Okay, Assalamualaikum and good morning class. Okay, so hari ni kita nak proceed lagi kepada exponential and logarithmic functions. Walaupun sebelum ni dalam exercise itu dah ada jugalah kan tentang macam mana nak sketch exponential dengan logarithmic. So kali ni cikgu akan pergi dengan lebih mendalam lagi lah, okay, tentang both graphs ini. Okay, apa yang dimaksudkan dengan exponential function? Okay, so exponential function, okay, kamu akan tolong refer lah kepada modul tu. Okay, so yang dimaksudkan dengan exponential function ini adalah y sama dengan ataupun fx sama dengan, okay, exponential function ini dia adalah fx sama dengan a kuasa x. Okay, a kuasa x, alright. Yang mana x itu ahli kepada r, okay. Ahli kepada r tu maksudnya it can be anything, boleh jadi positif, boleh jadi negatif, boleh jadi fraction and anything, okay. Kemudian kita dapati bahawa a itu sentiasa lebih besar daripada kosong. A itu yang bernilai positif, maksudnya dia punya base, okay, dia mesti something yang positif, base ni bernilai positif, dan a juga tak boleh sama dengan 1. Okay, sebab apa A tak boleh sama dengan 1? Sebab 1 kalau kita kuasakan dengan nombor berapa sekalipun, 1 kuasa 2 ke, 1 kuasa 10 ke, 1 kuasa 1000 ke, semuanya sama dengan 1. Okay, that's why kita consider A itu adalah nombor-nombor positif selain daripada 1 yang bertindak sebagai dia punya base. Manakala X tu can be any numbers. Okay, jadi contoh apa yang kita ada. Katalah saya ada macam 3 kuasa X kan, macam 5 kuasa negatif X kan, 7 kuasa 2 tolak X. So ini yang dipanggil sebagai exponential function lah. Okay. Kemudian yang biasa kita gunakan sebagai base ataupun nilai A tu, dan biasa kita ada function macam ini E kuasa X ataupun E kuasa negatif X ataupun E kuasa 3 tolak 2X. Okay. So dalam case ini sebenarnya dia punya base ataupun dia punya nilai A tu dia adalah nilai E kuasa 1. Nilai E kuasa 1 ni kalau kamu tekan kalkulator, nilai dia ialah lebih kurang 2.718 lebih kurang lah dan seterusnya macam tu lah. Okay, so itu adalah nilai E sebenarnya. So dalam case ini E tu sebenarnya adalah satu nombor lah, macam A kan, macam ni 3, 5 ni nombor. So E ni pun sebenarnya adalah satu nilai ataupun satu nombor iaitu E kuasa 1 lah. So nilai dia yang ini. Alright, jadi tak ada apa-apa masalah. So maksudnya biasa kita akan kalau dalam level kita ni biasanya kita akan guna graf Y sama dengan E kuasa X. Jadi bentuk graf macam ini iaitu ini adalah graf Y sama dengan E kuasa X. Kemudian dia akan memintas pada 1 dekat sini. Okay. Alright. Okay. Sekarang kita tengoklah untuk graf Y sama dengan E kuasa X. In fact, kalau katakan kita ada Y sama dengan A kuasa X, 3 kuasa X ke, 4 kuasa X ke, 5 kuasa X ke, bentuk graf masih beginilah, juga memintas pada 1. Dia akan memintas paksi Y pada 1. Okey. Kemudian kita tengoklah beberapa sifat graf ini. Kalau katakan X-nya increases, maksudnya X ni semakin besar, kita lihat apa jadi pada fx ataupun E kuasa X ataupun Y nya dia akan meningkat dengan cepat. It will increases rapidly ataupun exponentially ataupun kita kata macam mana tu, dia akan increase sharply, maksudnya dia akan bertambah dengan cepat. Ini maksud bertambah dengan cepat. So Y juga dia akan meningkatlah dengan cepatnya. Okay, sebab itu dia naik macam inilah, naik dengan cepat dengan pertambahan nilai X. Okay. Kemudian kita perhatikan lagi kalau X itu menghampiri negatif infinity, bila X ni jadi semakin kecil, what happen to our Y? Graf ini dia akan semakin menghampiri kosong. Dia akan menghampiri kosong tapi dia tak akan touch
paksi X inilah dia akan menghampiri sahaja kosong. Maknanya dalam graf eksponen ini, paksi X ini akan bertindak sebagai satu asymptote line. Maksud asymptote line ini dia adalah satu garis yang menjadi sempadan kepada graf, iaitu bila X jadi sangat besar atau sangat kecil, graf akan sentiasa menghampiri suatu garis, yang ini dipanggil sebagai the asymptote line. Okay. So nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi lah untuk dalam SEM 2 nanti. Okey. Kemudian satu lagi dia ada satu y-intercept. So kita boleh gantikan untuk dapatkan y-intercept, kita boleh gantikan x sama dengan kosong. Jadi maksudnya saya ada y sama dengan e kuasa kosong. So e kuasa kosong sebarang nombor kuasa kosong dia samalah dengan 1. So that's why dia akan memintas pada titik 01. Okay, then what about the domain? Satu lagi yang kita nak tengok domain. Okay, domainnya adalah X dengan keadaan X ahli kepada R, kan? Domain kita tengok macam ni kan, kiri ke kanan, so semua boleh, tak ada masalah. Tapi what about dia punya range? Range Y dengan keadaan Y sentiasa lebih besar daripada kosong. Okay, Y ahli kepada R. Okay, so that one will be the range and the domain, dan itu adalah sifat-sifat untuk graf eksponen kita lah. Okay, kemudian kemudian kita ada beberapa lagi jenis graf eksponen. Okey, kalau katakan yang ini adalah graf y sama dengan e kuasa x, okey, yang ini akan memintas pada 1. Jadi kalau katakan cikgu ada graf salingan, graf salingan dia maksudnya y sama dengan e kuasa negatif x, ataupun yang ini samalah juga dengan 1 per e kuasa x. So graf salingan dia akan jadi something like this. So graf salingan macam ni lah. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, dekat sini juga dia akan memintas pada 1. So graf yang putus-putus ni adalah graf yang inilah. Okay, ataupun kalau saya nak lukiskan lagi, okay, lebih mudahnya ini adalah graf y sama dengan e kuasa negatif x. Manakala yang kat sini ni adalah graf y sama dengan e kuasa x lah. Okay, yang kat sini dua-dua memintas pada 1. Okay, jadi maksudnya graf salingan kalau graf biasa ni bila x makin besar, yang kat sini dia meningkat kan, meningkat. So graf salingan dia akan menghampiri kosong, semakin berkurang menghampiri kosong. Yang itu memang sifat graf salingan lah. Sebab kita tahu kan, kalau katakan dekat bawah ini dia semakin meningkat, so keseluruhan ini dia akan menghampiri, nilainya akan jadi semakin kecil lah kan. Macam katakan yang dekat bawah tu 2, 1/2, and then jadi 1/4, 1/10, 1/1000, 1/1,000,000. So bila yang dekat bawah tu semakin meningkat, x semakin meningkat, maknanya nilai y itu akan semakin kecil dan menghampiri kosong. So that's why dekat sini bila x semakin meningkat, yang ini semakin kecil. Ataupun dekat sini increasing, so graf yang ini akan jadi satu decreasing function lah. Yang bahagian ini dia decrease, yang ini pula semakin meningkat. Okay, so itu adalah graf y sama dengan e kuasa negatif x. Okay, kemudian kalau kita ada negatif, jadi ceritanya begini saja. Okey, kalaulah ini graf y sama dengan e kuasa x, jadi yang dekat bawah ni, bila saya pantulkan terhadap paksi x ini, so ini adalah graf y sama dengan negatif e kuasa x. Bila kita letak negatif dekat depan, saya letakkan negatif kat depan, so ini jadi negatif e kuasa x lah. So yang kat sini ialah 1, yang kat sini dia akan jadi negatif 1. Kita macam bahagian yang positif ni jadi negatif, yang sini positif jadi negatif, semua sekali yang positif jadi negatif, macam itulah. So kalau katakan saya ada graf yang ini adalah graf yang ini adalah graf y sama dengan e kuasa negatif x. Jadi kalau negatif e kuasa negatif x, dia akan jadi grafnya beginilah. Yang ini adalah graf y sama dengan negatif e kuasa negatif x. Maknanya kita pantulkan sahaja terhadap paksi x. So itu adalah bentuk grafnya. Kemudian kalau katakan graf ini
kita akan pindahkan satu unit ke atas ke satu unit ke bawah. Contoh kalau Y sama dengan E kuasa X, kemudian tambah 1. Okay. Jadi maksudnya kita akan gerakkanlah dia punya garis asymptot ini menjadi satu unit ke atas. Okay, satu unit ke atas, macam ni kita gerakkan naik satu unit ke atas, ini satu. So bentuk graf akan follow lah. Okay. So dia pun naik, ini akan memintas pada 2. Macam itulah Jadi kalau katakan ada tolak 2 ke, so dia akan bergerak 2 unit ke bawah macam tu Jadi yang kita akan fokus kalau graf eksponen ini adalah pergerakan ke atas ke bawah, yang mana kita boleh gerakkan dia punya asymptot line. Okay, kalau saya ada Y sama dengan E kuasa 2X tolak 2. So instead of dekat sini, dan the asymptot line ini dia akan bergerak 2 unit ke bawah. Okay. Jadi bentuk graf nanti masih samalah. Okay, bentuk grafnya macam ini. Dan kat sini pula memintas pada -1. Okay. Kalau nak tahu nilai yang dekat sini, kamu boleh saja gantikan nilai X tu sama dengan 0. Macam kes ini kan, Y sama dengan E kuasa 0 tolak 2. So kita dapatlah -1 kan. Kalau katakan tak sure lah. Okay. Jadi untuk pergerakan ke atas ke bawah tu kita akan move dia punya asymptot line. Tapi kalau pergerakan ke kiri ke kanan, bentuk dia masih sama. Okay. Nanti kita akan buat further dalam graph sketching dalam example lah. Okay. Kemudian kita tengok pula kepada logarithmic functions. Logarithmic functions pula, so logarithmic functions is defined by gx sama dengan log asas ax, log asas ax, okay, yang mana x tu greater than 0, so nilai x dekat sini inside, kalau ada dalam inside the bracket untuk log function ini, dia sentiasa positif, mesti lebih besar daripada 0. Dia tak boleh sama dengan 0 dan dia tak boleh negatif, okay. Jadi yang mana X tu lebih besar daripada 0 dan A juga sentiasa lebih besar daripada 0. Dia punya base, dia punya base sama juga dengan base untuk eksponen tadi, sentiasa lebih besar daripada 0 dan tak boleh sama dengan 1. Okey. Kemudian jadi apa lagi ceritanya tentang function ini? Okey, kalau kita lihatlah untuk graph log ini dia macam ni je lah. Okay. So this is Y sama dengan log asas AX. So kalau katakan Y sama dengan ln X pun sama jugalah, bentuk graf masih sama saja. Dekat sini dia akan memintas pada 1. So sini X dan sini adalah Y. Okay. Dan dia akan ada satu asymptot line lah pada garisan pada paksi Y ataupun garisan X sama dengan 0. Okay. Jadi dekat sini dia bergantung kepada dia punya base lah. Kalau katakan ln ini dia sebenarnya adalah Y sama dengan log asas E X. So ini samalah juga dengan ln X, log asas E. E tu maksudnya yang tadi tu lah, nilai 2.718 something tu Ada juga kita ada sebelum ni kamu ada belajar kan, log asas 2X, kemudian ada log asas 3X. Kalau katakan log asas 10 tu, yang ini kita tulis sebagai LGX sahaja kan. Okay, jadi bentuk graf semuanya samalah. Bentuk graf ni begini. Okay. Kita lihat bahawa DG, okay, kalau kita tengok dia punya domain dia adalah X ni sentiasa lebih besar daripada 0. It cannot be negatif lah, tak boleh jadi 0 sebab dia hanya menghampiri nilai 0. What about the range? Range dia pula Y dengan keadaan Y ahli kepada R. Range ni tak ada masalah lah, dia samalah dengan R. Okay. Kemudian kita lihat kat sini bila Y sama dengan 0, katakan saya ada log asas A X ini, so yang ini sama dengan 0, saya samakan dengan 0, jadi maksudnya nilai X saya ni adalah A kuasa 0. Sebarang nombor kuasa 0 nilai dia adalah 1, so dia akan memintas pada 1 lah dekat sini. Okay, kemudian kamu tengok untuk X yang bernilai, untuk nilai-nilai X yang terletak di antara 0 dan 1, kita dapati bahawa nilai Y sentiasa bernilai negatif.
Bila X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong lah. Tapi kalau dia terletak antara kosong dan 1, nombor-nombor fraction macam 1/2 ke 1/4 ke 2/5 ke, so nilai log ataupun nilai Y dia sentiasa negatif. Tapi kalau untuk X yang lebih besar daripada 1, maka nilai Y dia akan jadi positif. Okay. So ini adalah beberapa sifat log function. So kita tengok lagi kalau X itu menghampiri infinity. Kalau X jadi semakin besar, apa jadi pada Y? Y pun akan jadi semakin besar, tapi pertambahannya ini secara lambat. Jadi dia berbeza dengan eksponen tadi. Kalau eksponen dia begini, dia bertambah dengan cepat. Yang ini pula dia akan bertambah tapi bertambah dengan lambat. Okey. So Y juga akan menghampiri infinity. Lepas itu bila X menghampiri kosong, bila X menghampiri kosong, kita dapati bahawa Y akan menghampiri negatif infinity. Dia akan jadi semakin kecil. Sebab itulah sebenarnya kalau katakan saya ada ini Y sama dengan log. Katalah saya ambil ln lah. Saya ambil ln sebab saya nak fokus pada E kuasa X. Katalah ln X Jadi saya nak cari adakah dia mempunyai inverse function. So kalau kita lihat dekat sini, dia adalah jenis one-one function. So should be dia akan ada inverse function. So what is the inverse function? Maknanya kita nak jadikan X sebagai tajuk. Jadi maksudnya dekat sini kita akan ada log asas E lah. X ini akan sama dengan Y. Jadi kalau saya nak jadikan X sebagai tajuk, so X ini samalah dengan E kuasa Y. Jadi X saya ni adalah F inverse X. So this one equal E kuasa X. Yang ini kita just macam buat pertukaran. Pertukaran daripada bentuk log kepada bentuk indeks. Macam kamu belajar dulu kan. Kalau ada log asas E, X sama dengan Y. Jadi maksudnya X sama dengan E kuasa Y, kan? Ini kita tukar bentuk indeks. So apakah X ni? Ini adalah F inverse lah. That's why kita dapati bahawa dia sebenarnya adalah F inverse. Graf log ini dia adalah F inverse kepada graf eksponen. Jadi kalau katakan ini adalah graf Y sama dengan ln X. Kemudian satu lagi kita akan ada graf, yang ini tadi adalah graf Y sama dengan E kuasa X. So dekat sini memintas pada 1, yang sini pula memintas pada 1. Kemudian kita dapati bahawa dia adalah symmetrical. Graf saya ni tak apa cantik. Symmetrical about this straight line. Y sama dengan X. Dekat sini adalah kosong. Jadi kalau ini F, maka ini adalah F inverse. F inverse-nya. So kalau yang ini F, maka yang ini adalah F inverse. Okey. Kemudian apa lagi tentang bentuk graf untuk yang log X ini, log X ataupun ln X. Okey, graf ln yang asal. Kalau katakan ini adalah graf Y sama dengan ln X. So kalau kita nak yang negatif ln X, negatif ln X maksudnya bahagian yang naik ke atas ni akan turun ke bawah. So dia akan jadi macam ni je lah. So ini adalah graf Y sama dengan negatif ln X. Y sama dengan negatif ln X. So itu bahagian yang positif kita negatifkan. Yang negatif kat bawah ni dia akan jadi positif. Kemudian untuk log function ini, kalau katakan ada pergerakan ke kiri ke kanan, biasanya dia akan jadi macam ni lah, something like this. Inside the bracket itu dia ada, katalah log X tolak 2. Jadi yang ini untuk log ini kita akan, kalau dipergerakkan kiri ke kanan, so ini bergerak 2 unit ke kanan kan, 2 unit ke kanan. So maksudnya kita just pindahkan saja dia punya asymptote line ni, instead of dekat sini. So dia akan berpindah 2 unit ke kanan dan bentuk graf masih lagi sama. Kat sini memintas pada 3. Kalau katakan saya ada Y sama dengan ln, kemudian X tambah 1. So maksudnya dia akan bergerak, asymptote line dia akan bergerak 1 unit ke kiri. 1 unit ke kiri. So dekat sini ialah sama dengan negatif 1. Jadi bentuk graf masih follow. Bentuk graf masih follow. So ini adalah Y sama dengan ln X tambah 1. Yang dekat sini dia memintas pada kosong lah.
Okay, so dia akan bergerak 1 unit ke kiri ataupun bergerak 2 unit ke kanan. So kalau untuk graf lawn ataupun log ni, kalau ada adjustment, ada sedikit translation inside the bracket, tambah atau tolak, so dia akan bergerak ke kiri ke kanan, so kita akan move dia punya asymptote line. Okay. Tapi kalau pergerakan ke atas ke bawah, katalah ada tambah 2 kat belakang, so bentuk graf masih sama, tapi mungkin yang berubah nanti adalah dia punya x-intercept, yang itu sajalah yang akan berubah dan kita akan find out lah apa nilainya. Okay. So selepas ni nanti kita akan lihat macam mana kita nak sketch few graphs untuk yang exponent dan juga log function lah. Cikgu buat dalam next video.